Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Sesungguhnya segala pujian adalah milik Allah. Kita memuji Allah, memohon pertolongan dan keampunan daripada Allah. Sesiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada sesuatu pun yang boleh menyesatkannya. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada sesuatu pun yang boleh memberi petunjuk kepadanya. Kita berlindung dengan Allah daripada keburukan jiwa kita serta kejahatan amalan-amalan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan agama yang sempurna, untuk mengajarkan agama yang memberi kebahagiaan kepada manusia di dunia dan di akhirat, untuk mengajarkan agama yang tidaklah mementingkan akhirat semata-mata ataupun menjadikan dunia sebagai keutamaan semata-mata. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diimbangkan di antara dunia dan juga akhirat. Kerana itu di antara tuntutan agama juga, selain daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan untuk orang yang beriman dengan Allah agar menjaga diri mereka sendiri. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kamu di jalan Allah, serta janganlah kamu masukkan diri kamu ke lembah kebinasaan, dan lakukanlah kebaikan, kerana demi sesungguhnya Allah menyukai orang yang melakukan kebaikan. Maka di antara tuntutan agama ini adalah supaya tidak menjerumuskan diri kita di dalam lembah kebinasaan, tidak menghancurkan diri kita, serta tidak melakukan perkara-perkara yang memudaratkan diri kita. Nabi SAW telah mengharamkan dosa membunuh diri, dan Nabi SAW memberikan ancaman yang besar. Man qatala nafsahu bi syai'in minad dunya udhiba mithlahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang membunuh dirinya dengan satu daripada perkara-perkara yang ada di dunia ini, maka dia akan diazab dengan azab sebegitu pada hari kiamat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan arak dan juga perjudian, kerana arak dan judi membawa banyak kemudaratan kepada manusia. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan juga judi. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya pada arak dan judi itu ada dosa yang besar dan sedikit manfaat kepada manusia. Sesungguhnya dosa-dosa itu lebih besar daripada sedikit manfaat yang boleh dikira. Kerana itulah di antara tuntutan agama juga, Nabi SAW menuntut agar kita menjaga diri kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Sesungguhnya orang mukmin yang kuat ini artinya dia boleh berbakti kepada agama, dia boleh keluar berjihad di jalan Allah, dan dia tidak bergantung hidup dia kepada orang lain.
lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan pada kedua-duanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Kata Nabi SAW, berusahalah untuk mendapatkan apa yang terbaik untuk diri kamu di dunia kamu ataupun di akhirat, dan mintalah pertolongan dengan Allah serta janganlah kamu menjadi malas. Nabi SAW mengajarkan dalam hadis ini, kalau kamu mahukan sesuatu, hendaklah kamu berusaha mendapatkannya. Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguhlah mendapatkan apa yang kamu ketahui, apa yang kamu kehendaki. Kerana dengan meminta ataupun dengan duduk sahaja ataupun dengan bermalas-malasan, manusia takkan dapat apa yang dia nak. Orang yang menghabiskan hidupnya solat setiap pagi dan malam, dia mendapat pahala di sisi Allah kerana solat setiap pagi dan malam, tetapi dia takkan kaya. Orang yang menghabiskan hidup dia untuk solat dan puasa, dia dapat pahala di sisi Allah untuk solat dan puasa, tetapi dia takkan pandai dalam pelajaran selagi dia tak belajar. Jampilah pensel mana yang hendak dijampi. Tanamlah apa sekali yang nak ditanam bersama dengan uri ketika kelahiran. Itu tidak memberi manfaat ataupun mudarat sedikit pun jika seseorang tidak berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Karena itulah kata Nabi SAW, 3 perintah yang sangat mudah ini. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Berusahalah kamu mendapatkan apa yang terbaik untuk diri kamu, dan mintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menjadi malas. Fa in asabaka syai'un fala taqul law inni fa'altu kadza wa kadza. Apabila kamu ditimpa dengan sesuatu yang kamu tak suka, kamu telah berusaha tapi kamu ditimpa dengan sesuatu yang kamu tak suka, janganlah kamu berkata, kalaulah aku dulu buat cara lain, maka natijahnya akan jadi lain. Kata Nabi SAW, jangan dikenang, jangan ditangisi apa yang telah lepas. Ini nasihat untuk orang beriman. Jangan tangisi keputusan-keputusan yang telah lalu yang kita tak boleh ubah. Janganlah kamu berkata, kalau dulu aku buat cara lain, natijahnya juga akan menjadi lain. Walakin qul, kata Nabi SAW, katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah ketentuan Allah, apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah, maka itulah yang akan berlaku. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana Nabi SAW mengajarkan motivasi kepada umat Islam, yang sepatutnya dengan perkataan Nabi SAW ini kita tak boleh menjadi kaum yang lemah. Kerana apa sahaja yang ada di hadapan kita, Nabi SAW mengajarkan kita untuk berkata, qadarullah, inilah ketentuan Allah. Kamu tidak akan dapat sekali-kali lari daripada ketentuan Allah. Terima sahaja dan berusaha untuk yang terbaik bagi diri kamu. Fa inna law taftah amal syaitan. Kerana kamu asyik berkata, kalau dulu aku buat cara lain, kalau aku ubah dulu, itu membuka pintu kepada syaitan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kerana itulah Nabi SAW berpesan dan sentiasa minta perlindungan daripada 4 penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan daripada ajzi wal kasal, daripada lemah dan juga malas, wal jubni wal haram, dan juga daripada takut, gentar ataupun sakit tua yang menyusahkan orang lain di kemudian hari. Itulah tuntutan agama, supaya kita berusaha yang terbaik untuk diri kita. Sehingga kata Nabi SAW, Nabi minta lindung daripada 4 perkara. Apakah 4 perkara ini menjadikan mukmin itu jauh di sisi Allah? Tidak. Allah tuliskan bahagian setiap hambanya, rezekinya, ajalnya, kesakitannya. Tetapi Nabi SAW minta lindung daripada Allah, kepada Allah daripada 4 perkara ini. Kerana 4 perkara ini membawa kesusahan kepada manusia di dunia dan di akhirat. Daripada sifat malas, daripada lemah, daripada sifat takut, dan juga daripada sakit tua yang sehingga akhirnya dia menyusahkan orang lain. Maka kerana itu sidang Jumaat yang dirahmati Allah, berusahalah
agar kita buat yang terbaik untuk diri kita. Nabi SAW sebut dalam hadis, kullu syai'in laysa fihi dhikrullah fahuwa lahwan wa la'ibun illa arba'. Setiap yang kamu lakukan yang tidak ada zikrullah, tidak menyebut nama Allah, apa sahaja perbuatan kamu yang bukan kamu sebut nama Allah, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah permainan yang sia-sia. Permainan yang sia-sia artinya tak ada pahala, tak ada dosa, manfaat pun tak dapat, mudarat pun tak dapat, melainkan 4 perkara. Yang pertama, kata Nabi SAW, mula'abatur rajuli mara'atah. Seorang yang bermain-main, bercanda, bersenda dengan isterinya, itu dapat pahala. Tidak sebut nama Allah, hubungan antara dia dengan isterinya, bergembira dengan isterinya, itu dapat pahala. Ta'limur rajuli furusah. Yang kedua, seseorang yang mengajarkan ataupun melatih kuda-kudanya berperang di jalan Allah. Wa masyuhu bainal gharadain. Jalan-jalan dia mencari mata panah yang dia dah panah untuk kutip dan panah semula. Ini kedua-dua berkaitan dengan jihad. Berlatih untuk jihad. Latih kuda berjihad dan juga latih dirinya memanah. Kata Nabi SAW, berlatih kuda dan juga berlatih untuk memanah, ini bukan perkara sia-sia, kerana dia membantu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limus sibahah, dan juga belajar berenang. Di zaman Nabi SAW bukan menjadi budaya mereka berenang, bukan kebiasaan mereka. Ada laut, tapi bukan kebiasaan mereka berenang. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di zaman Abu Bakar dan di zaman Umar, mereka tak hantar tentera menyeberangi lautan. Mereka tidak berperang di laut pada ketika itu. Sehingga di zaman Uthman, walaupun begitu, Nabi SAW menyebutkan bahawa ta'limus sibahah, mengajar berenang, ini bukan sia-sia, kerana ia memberi kekuatan kepada badan manusia. Nabi SAW pernah satu ketika berjalan di Madinah. Nabi melihat ada budak-budak Bani Aslam sedang bermain panah, lawan panah, challenge Bani Aslam main panah. Nabi jumpa budak-budak itu, kata Nabi SAW, irmu ya Bani Ismail, fa inna abakum kana ramiya. Wahai anak-anak kepada Ismail, lontarlah panah, kerana bapakmu dahulu iaitu Ismail alaihi salam adalah seorang pemanah yang baik. Wa ana ma'a Bani Fulan, aku bersama dengan Bani Fulan, kelompok tertentu di antara dua yang lawan ni. Nabi kata, aku sokong kumpulan ni. Apabila Nabi SAW kata aku sokong kumpulan ni, kumpulan yang lagi satu tawaqqafa, berhenti, tak mau memanah. Berhenti sebab Nabi sokong yang lagi satu. Nabi SAW tanya kepada mereka, ma lakum la tarmun, pasal apa kamu tak lontar panah, sebab apa berhenti? Mereka jawab kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa narmi wa anta ma'a Bani Fulan. Wahai Rasulullah, macam mana kami nak lontar panah sedangkan kau sokong kumpulan lagi satu? Maka kata Nabi SAW, irmu wa ana ma'akum kullikum. Lontarlah panah, kerana aku bersama dengan kamu, kesemua daripada kamu. Maka dengan itu, sidang Jumaat yang dirahmati Allah, inilah agama kita. Agama kita bukan sekadar mengajarkan kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ini juga mengajar kita untuk memberikan yang terbaik kepada diri kita. Li'ainikum 'alaikum haqq, li jasadikum 'alaikumul haqq, fa'ti likulli dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya mata kamu ada hak terhadap diri kamu, badan kamu ada hak terhadap diri kamu, maka berilah kepada setiap yang memiliki hak-haknya yang tertentu. Agama mengajarkan kita menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Sebab itulah kata Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keampunan dan juga afiat di dunia dan juga di akhirat. Kerana itu saya berpesan kepada kita sekalian agar menjaga diri kita, melakukan yang terbaik untuk diri kita, tidak bermalas-malas dalam urusan dunia dan juga urusan ke akhirat. Sebagaimana kita janganlah bermalas-malas dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga janganlah kita bermalas-malas dalam urusan dunia. Adik-adik yang belajar di sekolah, jangan malas. Jangan malas. Ini bukan pilihan individu, tapi malas ini sikap yang buruk. Sikap yang Nabi SAW minta lindung daripada sikap ini. Tak boleh kalau kita rajin ke masjid tapi kita malas ke sekolah. Ini salah.
Orang yang bekerja juga jangan malas dan culas. Ini tanggungjawab untuk diri kita dan tanggungjawab kerja kita. Apa sahaja kedudukan kita, tua, muda, bekerja sendiri, bekerja dengan orang, belajar, jangan malas. Kerana agama ini memerangi kemalasan. Malas akan menyebabkan kita jatuh terduduk di bawah. Semua orang kalau malas, akhirnya Islam akan jatuh ke bawah. Semua orang kalau menjadi ahli ibadat semata-mata, tak ada orang akan menang di medan perang. Semua orang kalau menjadi ahli ilmu dalam agama sahaja, kita akan ketinggalan di dunia. Kerana sunnatullah, siapa yang mencari, dia dapat apa yang dia cari. Siapa yang malas, akhirnya di hadapannya hanya akan tinggal perasaan duka cita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ibadallah, usikum bittaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba Allah yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Nabi SAW mengajarkan kita akan segenap perkara. Kata para sahabat menyebutkan bahawa Nabi mengajarkan mereka daripada sebesar-besar perkara, mendirikan negara, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah sekecil-kecil perkara mereka masuk ke dalam tandas bagaimana membersihkan diri mereka. Itu pun diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak ada petunjuk melainkan petunjuk itu telah diajarkan oleh Nabi SAW secara umum ataupun secara khusus. Nabi SAW lahir 1400 tahun dahulu. Ketika di dalam dunia ini ramai orang belum pakai baju dan seluar. Ketika di tempat lain di atas muka bumi ini ada orang yang makan apa sahaja mereka nak makan. Ketika ada orang di atas muka bumi ini saling berbunuhan di antara sesama sendiri yang tidak ada undang-undang. Ketika manusia hidup sebagaimana binatang. Tidak ada yang menghukum mereka. Yang kuat berkuasa dan yang lemah ditindas. Di tengah-tengah dunia sebegitu, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi SAW mengajar manusia segala pintu-pintu kebaikan. Mengajar manusia untuk solat kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud dan rukuk kepada Allah. Mengajar manusia untuk menyembelih binatang, kosongkan darah-darah daripada binatang sebelum kamu makan. Mengajar manusia untuk wajib ke atas kamu mandi paling-paling kurang 1 minggu 1 kali. Mengajarkan untuk kamu untuk kumur mulut dan juga gosok gigi. Nabi diutuskan untuk mengajarkan kepada kita wuduk, mengajarkan kepada kita istinja, jangan buang dan tinggal begitu sahaja. Tidak ada pintu-pintu kebaikan melainkan itu telah diajar oleh Nabi SAW. Maka dengan itu berpeganglah dengan sunnah Nabi SAW dalam segenap hal sedaya upaya kita. Kerana akan datang satu masa nanti kita semua akan menghadapi satu detik ketika kita masuk ke dalam kubur. Tidak ada seorang pun daripada kita melainkan akan menghadapi detik ini. Kita akan ditanya dengan satu soalan yang sangat penting. Man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya dan kita sekalian, semua kita akan ditanya dengan soalan ini. Siapakah lelaki yang telah diutuskan kepada kamu? Kita akan dibangkitkan oleh 2 malaikat. Kita akan didudukkan di dalam lubang kubur.
Orang baru sahaja meninggalkan kubur, kita akan dibangunkan dan dua malaikat itu akan bertanya, siapakah lelaki yang diutuskan kepada kamu? Ketika itu kita berharap agar lidah kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab, Muhammad Rasulullah. Lelaki yang diutuskan kepada aku itu adalah Muhammad Rasulullah. Maka dengan itu hendaklah kita sentiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, dan mudah-mudahan Allah melancarkan lidah kita di akhirat kelak ketika di dalam kubur untuk menjawab dengan teguh, lelaki yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadi al hajat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aminna fi watanina wa fi sairil biladil muslimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.